Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada polis pesyarat dan rakan-rakan sekalian. Kenalkan, nama saya Sylvester Nanta Nagraman, memegang Kemetrik 004 111 3466. Pada pagi ini saya akan membentangkan tugasan UBM 3262 keterampilan wacana bahasa Melayu. Baju bahan saya ialah kedinamikan bahasa media dalam talian, sumbangan terhadap perkamusan Melayu di Malaysia, yang dikarang oleh Wan Robiah Mio Osman dan Wan Sofia Mio Osman. Diterbitkan pada tahun 2021 dan bahan ini jenis jurnal minimas. Pengenalan. Kemajuan teknologi telah mengubah cara manusia untuk berkomunikasi daripada cara berkomunikasi secara konvensional kepada cara berkomunikasi secara moden. Secara tidak langsung ia telah mengubah terhadap gaya, bahasa dan kehidupan. Kajian ini mengkaji beberapa kata yang tular dan kerap digunakan oleh pengguna media bahasa dalam media massa seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Terdapat 3 kamus yang digunakan oleh pengkaji dalam mengkaji struktur kata ini tadi, iaitu Malay English Dictionary oleh Wilkinson, Kamus Bahasa Melayu oleh Winstead dan Kamus Dewan edisi keempat. Tujuan ataupun objektif kajian iaitu mengenapasi penggunaan bahasa yang tular dan kerap digunakan dalam media sosial, menganalisis perubahan makna yang berlaku pada perkataan-perkataan yang terpilih. Metodologi kajian, bahan ini menggunakan kaedah kualitatif. 3 kamus digunakan seperti yang telah saya terangkan sudah tadi. Teori tangan gaib, dan kata-kata yang terpilih adalah perkataan bawang, payung, kayangan dan beliau. Untuk perkataan pertama iaitu bawang. Apa itu bawang? Bawang ini adalah jenis tumbuhan yang digunakan ataupun dicampurkan dalam masakan, seperti yang kita telah tahu. Seterusnya, mana lain bagi perkataan bawang, yaitu seseorang yang suka bergosip, suka mengumpat, suka memburuk orang lain, berbual, bercerita. Itu mana lain bagi perkataan bawang. Seterusnya, payung. Payung merupakan satu alat untuk melindung kita daripada cahaya matahari ataupun cuaca hujan. Itu menurut Kamus Dewan Bahasa. Seterusnya, mana lain bagi perkataan payung? Bermaksud belanja, berkongsi, membantu. Sebagai contoh, saya ada seorang rakan, saya ajak dia pergi ke kantin. Jom kita pergi ke kantin. Oh, tidak boleh, saya tak ada perbelanjaan bulan ini. Tak apa, nanti saya payung. Begitulah struktur penggunaan perkataan payung itu tadi dalam konteks perbualan harian. Seterusnya, beliau. Beliau ini merujuk kepada kata ganti nama diri orang ketiga. Itu kita telah tahu. Seterusnya, mana lain bagi perkataan beliau ialah menyindir seseorang tanpa menyebut namanya. Seperti contoh ayat yang tertera pada kajian ini, yaitu ayat pertama, lagi nampak bodoh sangat-sangat YB beliau. Maksudnya dia tidak menyebut nama seseorang itu secara spesifik. Seterusnya, kayangan. Mana lain bagi kayangan ialah satu tingkat tertinggi, yaitu tempat macam syurga, tempat para dewa dan malaikat. Itu menurut Kamus Dewan. Seterusnya, mana lain bagi kayangan iaitu orang yang berharta, orang yang berkehidupan mewah. Seterusnya, skema teori tangan gaib. Ini yang belum saya jelaskan sudah tadi. Skema teori tangan gaib ini tadi ia terbagi kepada beberapa proses, iaitu keadaan ekologikal, maksim tindakan, proses tangan gaib dan pangkal penjelasan. Untuk keadaan ekologikal ini tadi ialah makna asal, mana yang tertera pada kamus itu tadi. Lepas tu maksim tindakan ini merujuk kepada fungsi. Perkataan tadi ia berfungsi sebagai apa? Proses tangan gaib ini ialah perkataan itu berubah golongan katanya. Contoh, kata nama pergi ke kata kerja. Sebagai contoh, perkataan bawang. Bawang itu adalah kata nama, tapi dalam konteks perbualan harian itu tadi, secara tidak formal, bawang itu merujuk pada kata kerja, yaitu membawang. Makcik itu sedang membawang. Maksudnya, makcik itu sedang bercerita, bergosip. Itulah. Lepas tu, pangkal penjelasan bermaksud makna baharu daripada perkataan yang telah diubah melalui proses tangan gaib tadi. Dan makna itu menyimpang keseluruhan daripada makna asal yang termaktub dalam
kamus. Terusnya, kesimpulan, keempat-empat perkataan yang dikaji mengalami perubahan dan melangkaui makna asal. Kedinamikan bahasa menyebabkan bidang leksikografi berkembang. PHDBP bertanggung jawab merekodkan kata-kata yang mengalami perubahan ini, yaitu e-kamus seperti yang telah seperti yang telah kita tahu. App Store ataupun Gedung Play dia telah menyediakan satu platform di mana kita sebagai pelajar boleh mencari suatu perkataan itu melalui satu aplikasi, iaitu Kamus Pro. Seterusnya, sesi soal jawab. Jelas. Macam mana teori tangan gaib tu? Okey, contoh. Okey, saya ambil satu perkataan lah doktor. Payung. Okey, payung menurut untuk yang keadaan ekologikal tadi, payung ini bermaksud satu alat untuk melindungi seseorang daripada cuaca. Itu menurut Kamus Dewan. Itu adalah satu proses. Proses pertama itu keadaan ekologikal. Itu proses pertama. Proses kedua iaitu dekat kamus itu tadi yang menerangkan apa maksud payung itu, seperti yang telah saya jelaskan sebelah tadi. Untuk proses tangan gaib ini ialah proses di mana perkataan payung ini tadi ia berubah secara total maksud dia dari dari kata nama pergi kata kerja. Maksudnya iaitu kita yang wujudkan ke, ataupun ada teori dia ke, ataupun memang medan makna saja yang berbeza? Maksudnya kita yang tentukanlah. Tidak. Sebab pengkaji ni dia yang maksudnya pengkaji ni yang wujudkan teori tangan gaib ni. Contoh dinamakan ini sebagai teori tangan gaib. Begitulah seperti yang tertera dalam kajian. kajian. Memang ada teori ni, jadi saya kurang jelas sikit. Itu saya kurang pasti doktor. Tapi itulah. Saya faham yang awak cakap, maknanya dia makna berbeza kan. Makna